Kita pergi kepada ayat 26. Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah fama aghna anhum. Allah kata, aku beri pada mereka telinga, mata, hati, tapi tidak memberi apa-apa faedah kerana mereka tidak menggunakan pada jalan yang betul. Ayat ini kata ulama tadabbur, tuan-tuan tanda ayat ni. Dia kata ai la qusur fi asma'ihim. Telinga mereka dengar molek, bukannya tuli. Mata mereka nampak molek, bukannya buta. Kalau tak nampak, tuli, buta, kita bolehlah mengatakan bahawa mereka tak terima kebenaran dengan sebab tak sampai maklumat. Tak sampai maklumat. Ilmu tak boleh nak tembus dalam jiwa mereka sebab dia tak dengar. Dia tak tengok. Tetapi mereka dia tengok. Dia tengok Nabi SAW. Ini cerita Quraisy lah ni. Dia tengok Nabi SAW depan mata dia. Peribadi Nabi cukup cantik, cukup indah. Tak ada lah kafir boleh kritik Nabi, dia kata budak nakal zaman kecil. Tak ada. Kita ni kadang-kadang waktu muda-muda dulu nakal juga, lompat sana lompat sini. Adalah boleh je orang nak kritik kita sebenarnya. Tapi Nabi tak ada tempat nak kritik. Maka setelah kita kaji tengok, alat cukup, penggunaan salah. Macam saya buat analogi dengan handphone tadilah. Beli handphone mahal sekali, tak reti nak guna. Maka dan akal dia pun bukannya tak cerdik. Quraisy ni nak kata bodoh, tak bodoh. Sebab apa? Sebab mereka ni toke-toke, boleh mengembara ke Syam, boleh mengembara ke Yaman, menega sana sini, maknanya dia reti juga, cuma dia tak pandai baca menulis je. Maka di sini kita tahulah bahawa hidayah itu at-taufiq biyadillah. Kuasa taufik hidayah taufik ini di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, bukan di bawah kuasa siapa-siapa. Kalau kata kuasa kita bijak, sebab itulah bagi ana lah, tak ada faedah banyak. Masjid habis berpuluh ribu satu malam, buat forum kau, buat majlis apa, panggil penceramah yang kena bayar ribu-ribu, kena bayar dengan harga yang telah ditetapkan oleh mereka sendiri. Ustaz kata bukan saya tetap PA, tapi sudah ceramah suka, esok tak ada gapo. Hak semaya 10 orang semaya subuh, pagi kemari lepas ceramah perdana malam ni, pagi esok semaya 10 orang juga. Mana apa faedah? Al hidayah biyadillah. Sebab itulah kita jangan terlalu tak apa, kita punya majlis grand tapi grand tak ada faedah, kesan dalam jiwa manusia. Jadi kita kata biarlah kita buat sederhana, tidak pembaziran, tapi ada kesan yang baik kepada pelajar-pelajar kita. Alhamdulillah. At-taufiqu biyadillah. Kuasa memberi taufik itu kuasa Allah Azza wa Jalla, bukan kuasa pendakwah. Kuasa kitanya taufik, dia panggil hidayatul irsyad, memberi maklumat, memberi bimbingan, itu kuasa kita. Tapi yang buka pintu hati orang, Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Karena itu dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala sebut, cerita kepada kita siapa? Wazkur akha Adin. Nabi Hud anak beranak kepada kaum Ad. Tapi anak beranak pun kalau tak dengar kata, tak terima juga. Duk terima orang lain sana sini. Orang mengaji, ni orang tak ada dalil, tak ada apa, tak apa. Ini wali besar. Tapi keluarga kita yang duk ajar dengan dalil, dengan apa ni, dengan hadis, dengan Quran, buka kitab pun tak. So kena mengaji. Ini at-taufiqu biyadillah. Allah muwaffiqna wa ahlina lil haq. Ya Allah, berilah kepada kami, keluarga kami, taufik ke jalan yang Kau redai. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu hati kami untuk mendapat cahaya keimanan, cahaya Al-Quran, cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jauhkan kami daripada perkara-perkara ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada Alkitab was Sunnah. Kita pergi kepada yang kedua.
Yang kedua, masih lagi dalam ayat yang sama. Ayatnya waj'alna lahum sam'an wa absara wa afidah. Mungkin hari ini kita tumpu di sini. Dalam ayat ini yu'addidullahu subhanahu wa ta'ala ala ibadi. Allah Ta'ala nyatakan beberapa nikmat anugerah yang Allah beri kepada hamba dia, iaitu alatul ilmi, alat untuk menerima ilmu. Maka dia sebut apa? 3 perkara: telinga, mata, hati. Ini di antara asyraful a'dha. Kalau nak tengok, di antara anggota-anggota yang sangat mulia dalam diri manusia. Sebab dia yang memberi kesan kepada orang, memberi kesan kepada pemikiran, memberi kesan kepada perjalanan hidup kita, duduk di situ. Duduk di situ. Dalam suratul Nahli, tanda dibaca, suratul Nahli ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu daripada perut makmu, tak tahu apa-apa. Tak tahu apa satu kita ni. Kuah belaka dia tahu. Nak makan apa kuah, berok apa kuah, nak tidur apa kuah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadi kamu telinga, mata, hati, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Ayat ni. Jadi ayat ni Tuhan kata apa? Ayat kita ni waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah. Maka ulama tadi berkata fasa'adatul insan, di antara ciri-ciri kebahagiaan manusia itu apabila sihatnya 3 anggota ini. Telinga, mata, hati sihat, maka dia pun bahagialah insya-Allah. Wa syaqawatu bi fasadiha. Celaka manusia ni apabila rusaknya 3 perkara ni. Lebih-lebih lagi hati itu rusak, maka pun habis hal lain. Kerana hati itu, apa dia hati itu? Hati itu menjadi raja. Iza fasadat, apabila rusak dia, rusaklah yang lain semua sekali. Jadi hati itu yang paling besar sekali dalam jiwa manusia ni, hati. Tapi alat nak menyampaikan hati melalui mata, melalui telinga dan melalui mata. Jadi kita kena jagalah alat-alat kita ni supaya tidak di keracunan. Sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir Mandiri, dia kata keracunan makanan lebih mudah daripada keracunan pendengaran. Allahu akbar. Betul ke tidak? Kita salah makan. Orang bagi makannya masam, basi. Makan sakit perut, 3 hari masuk air. Pasal kena pergi klinik ambil air garam. Air garam ke dia panggil? Ambil air garam masuk. Habis pada tu sihat molek, habis. Tapi yang masuk dalam telinga, coba tuan-tuan ingat. Orang kata tak baik pada kita 20 tahun. Ingat lagi lah ni. Allah, dia tu 20 tahun dulu kata kat aku. Sebab itulah kita dilarang daripada mendengar asyubuhat. Benda-benda yang boleh merosakkan pemikiran, jangan dengar. Saya nak dengar dia kata apa. Tak usah dengar. Kalau dengar masuk dalam telinga, awak percaya. Tapi kalau terdengar macam mana? Kita tapislah. Pasal itulah kita channel-channel yang boleh menimbulkan syubhat, menimbulkan keraguan, jangan dekati. Ustaz-ustaz yang nak rak balik, nak react dia panggil tu, bolehlah dia dengar. Kalau tak dengar macam mana dia nak jawab pula. Sebab itulah ana minta maaf banyak-banyak kepada para pelajar kita ni yang hantar mari video-video orang lain. Dia suruh saya dengar, lepas tu nak komen. Saya kata tak ada. Saya tak dengar. Kalau nak tanya soalan, tanya je soalan. Suruh kita dengar video orang, kita tak nak dengar. Sebab bila kita dengar orang tu bawa benda salah, bawa benda yang pelik-pelik, jadi kita nak jawab. Kita rasa hati pada dia lah macam-macam. Jadi kita kata susah. Jadi alat kita ni alat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita supaya menggunakannya dengan cara yang betul. Guna cara betul. Faedah yang ketiga, annal hujaj as-sam'iyah, hujah-hujah, dalil-dalil yang kita dengar. Kita ni ada 2 tuan-tuan. Dalil ada 2. Satu dia panggil dalil sam'i. Quran, hadis itu dalil sam'i. Satu dalil dia panggil dalil nazari, dalil yang kita tengok depan mata kita. Tengok depan mata kita. Itu dalil-dalil yang ada.
Kita tengok hujan. Hujan waktu turun, naik pokok, tak ada masalah. Ada benda yang kita tak tengok tapi kita dengar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran umat yang terdahulu, sebut kejadian Nabi Adam, bagaimana cerita Nabi Nuh, bagaimana cerita syurga neraka, semua tu sam'iyat. Ada setengah orang dia panggil al-ilahiyat, ada orang kata an-nubuwat, itu dia punya istilah. Tapi maknanya dalil sam'i biasanya mutabaqah lil ma'qul. Ayat Quran ini tidak bercanggah dengan akal. Maknanya pendengaran yang sahih, dalil-dalil yang sahih dia tidak akan berlawan dengan akal. Ada seorang ulama dia tulis maklumat yang sahih ni daripada dalil, dia tidak berlawan dengan akal yang salim. Tapi kalau akal kita telah diracuni, ni bahaya. Bahayanya diracuni oleh pemikiran Mu'tazilah contohnya. Pemikiran Jahmiyah yang meletakkan dalam kepala kita tu racun, bahawa bahayanya kita cakap baca Quran, bahayanya dalam hadis-hadis yang dia panggil ayat-ayat yang mutasyabihat sebagainya, yang menyebabkan kita pun jadi takut. Nak baca pun takut, nak belajar pun takut, semua benda takut belaka. Kita mengatakan tidak ada yang bercanggah di antara yang sahih daripada hujah sam'i dengan akal kita. Tapi ada orang lain meletakkan akal lebih dulu daripada naqli, maka itu akan jadi terpesong daripada jalan yang benar. Na'udzubillah. Maka dalam ayat ini Allah SWT ajar kepada kita dua dalil ini membantu kita untuk mengenali Allah dan mencari kebenaran. Dua dalil ini memberi kepada kita dalil yang benar. Jadi sekarang ni contohnya, tadi saya sebut dah sekali, bila kita nak tadabbur ayat-ayat Quran, kita lebih kepada pengajaran, fokus pada pengajaran, jangan duk fokus kepada cerita-cerita yang diceritakan. Di antara cerita yang ditonjolkan, sebagaimana kata di para ulama tadabbur, cerita Ashabul Kahfi. Anjing warna apa? Pemuda-pemuda pakai baju apa? Apa cerita benda ni? Mari cerita Nabi Musa AS pula. Lembu Baqarah jatuh ke betina, tua ke muda. Cerita Baqarah tu Allah nak ajar kepada kita, jangan terlalu detail sangat, banyak bertanya sampai ke tak boleh nak buat. Kita duk sibuk cari lembu warna apa. Ada masalah kita ni. Jadi banyak masalah, banyak cari benda hak janibi, tidak fokus kepada benda asas, kepada perbincangan. Jadi baca Quran ni kita nak fokus kepada asas perbincangan, bukan duk cari benda yang kecil-kecil. Ni tidak ni. Yang kita duk balas ni sehari dua ni di media sosial, duk balas benda kecil je tu. Menara Firaun berapa kaki? Apa kerjaannya tu? Duk ngabih ke masa duk ngorek benda-benda tu. Tak ya. Abaikanlah. Kalau kita tersalah sebut, kita cakap maaf, benda tak ada faedah mana tu. Jadi oleh kerana dia panggil zaman troll ni permainan syaitan untuk memperbalahkan di antara masyarakat. Itu yang kerja dia. Kita ni kalau cari kesalahan, jumpa belaka atas dunia ni, mana ada orang tak salah. Kita sendiri pun kalau orang korek mari jumpa, jangan korek. Sebab itulah kita minta Allah Ta'ala di antara doa pagi-pagi yang kita baca tu, tuan-tuan baca dalam kitab Risale Muslim, ada dalam kitab kita ni, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Baca doa ni, jangan tinggal-tinggal. Ni doa yang ke dalam buku Pi ni ada doa dia tulis, doa yang ke-14. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta selamat, afiat dunia dan akhirat. Maknanya afiat kita ni, orang jangan duk cari benda-benda yang kelemahan yang kita ada. Cari jumpa. Tapi kelemahan kita tu kalau sampai pada kita betul baliklah. Jangan duk cari netizen suruh bela kita pula. Awak lawan. Atas alasan nak suruh naik rating kita tu, kita buat tuduhan kepada orang tu pula. Habis cerita. Siapa dia kritik kita tuduh dia. Ini semua ni permainan syaitan. Tala'ubus syaitan bi'uqulin nas. Permainan syaitan nak merusakkan akal manusia, nak meruntuhkan hubungan ukhuwah sesama kita. Wallahu a'lam. Kita pergi kepada yang keempat. Masih lagi dalam ayat yang sama, wa ja'alna lahum sam'an wa absara wa absarum wa afidah. Ayat ini dalil ala anna as-sam' wal basar. Ayat ini menjadi dalil bahawa semua panca indera, alat-alat ilmu ini tidak memberi manfaat
kalaulah tuan dia tak mau ikut wahyu Allah Azza wa Jalla. Tak ada faedah. Fatabayyana, maka ayat ini juga menjelaskan bahawa akal itu adalah merupakan pusat taklif. Akal itu punca taklif. Maknanya kalau orang itu ada akal, dia panggil mukallaf, barulah diberi keberatan syarak. Jadi dengan akal lah mereka belajar ayat-ayat Quran dengan hadis-hadis Nabi, di mana ke jalan yang menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Jadi kalau tak ada akal, tak boleh buat apa kita. Mana dia tu? Ada lesen besar dia tu. Lesen apa? Lesen gila. Tak ada apa. Jadi tengok orang gila mari, nampak dia mengamuk, kita lari. Jangan hidup lawan dengan dia. Lawan dengan dia, gila pas kita. Nah, kalau kita pergi melawat hospital gila, hospital orang sakit. Apa dia sakit teri apa ni? Dia kata kita gila. Tu orang gila mari mana tu? Kita nak pergi melawat dia, dia kata kita pula gila. Dia kata apa? Allahul musta'an. Allah Taala lah beri pertolongan kepada kita ya rabbal alamin. Nah, maka kita mengatakan bahawa akal mujibut taklif duduk di mana? Duduk di akal. Nah, jadi kalau tak ada akal, orang tak ada taklif. Dia semaya ke tak dosa bagi dia. Baik, yang terakhir ayat yang faedah yang terakhir masih lagi dalam ayat yang sama, iaitulah an-syai' qad yantafi. Satu benda tu kadang-kadang terhilang dia punya faedah apabila kesan dia tak nak beri apa. Satu benda tak ada faedah apabila dia tak ada kesan. Contohnya dalam ayat ini Allah Taala nafi daripada puak kafir. Allah Taala nafi daripada puak kafir, telinga dia, mata dia, hati dia tidak memberi faedah pada mereka. Sebab apa? Sebab mereka tidak beriman kepada apa yang mereka tengok. Jadi punca besarnya iaitu apabila Allah Taala nafikan faedah anggota alat itu, maka alat itu tidak memberi kesan kepada jiwa manusia. Maka dengan sebab itu di akhir ayat Tuhan kata wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un, apa yang mereka main-main pada agama Allah, mereka perli kepada pendakwa, itulah azab yang akan mereka terima. Baik, jadi para jemaah sekalian, setakat itu dulu. Alhamdulillah, tamatlah tadabbur kita pada pagi ini ayat 26, 27 dan 28 surah Al-Ahqaf.